Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat datang ke kelas Bahasa Melayu bersama dengan Cikgu Najida. Pada hari ini, kita akan belajar mengenai kemahiran aspek tata bahasa, iaitu mengenal pasti penjodoh bilangan dan membina ayat menggunakan penjodoh bilangan. Yang kedua, kita akan belajar melengkapkan cerita dengan menggunakan kata kerja aktif transitif. Baiklah murid-murid, kita akan menggunakan buku teks Bahasa Melayu tahun 1, muka surat 35. Okey murid-murid, kita akan teruskan dengan tajuk yang pertama iaitu penjodoh bilangan. Maksud penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama kata bilangan untuk membilang kata nama konkret seperti haiwan, benda, tempat dan lain-lain. Mari kita lihat buku teks muka surat 35. Aktiviti yang perlu kita pelajari pada muka surat 35 ialah kita akan mengenal pasti dan menggunakan penjodoh bilangan dengan betulnya. Pada muka surat 35, kita diperkenalkan dengan 5 penjodoh bilangan. Okey, yang pertama ialah keping. Yang kedua, biji. Yang ketiga, helai. Yang keempat, bilah. Yang kelima, buah. Okey murid-murid, sekarang ni cikgu akan bagi penerangan kegunaan 5 penjodoh bilangan. Okey, yang pertama, keping. Keping kegunaannya untuk benda yang nipis dan pipis. Contohnya seperti cardboard, kad ucapan, manila card, roti. Penjodoh bilangan yang kedua ialah biji. Biji kegunaannya untuk benda yang bulat dan kecil. Contohnya seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan juga benda seperti guli dan labuci. Penjodoh bilangan yang ketiga ialah helai. Kegunaannya untuk benda yang nipis dan lembut. Contohnya seperti kertas dan benang. Penjodoh bilangan yang keempat ialah bilah. Kegunaannya untuk benda yang tajam. Contohnya seperti pisau dan parang. Seterusnya, penjodoh bilangan yang kelima iaitu buah. Kegunaannya untuk benda yang besar dan mempunyai berat. Okey. Mari kita lihat contoh yang diberi di dalam buku teks. Yang pertama, sekeping cardboard. Okey, ini gambar cardboard. Yang kedua, beberapa biji labuci. Okey, ini labuci. Yang ketiga, beberapa helai benang bulu. Okey, ini gambar benang. Yang keempat, sebilah gunting. Okey, ini gambar gunting. Dan yang kelima, sebuah penebuk lubang. Okey, ini merupakan gambar penebuk lubang. Baiklah murid-murid, bagi latihan aktiviti penjodoh bilangan, murid-murid boleh keluarkan buku aktiviti jilid 1, buka muka surat 40. Mari kita lihat buku aktiviti muka surat 40. Terdapat 2 aktiviti di sini ataupun 2 latihan A
tulis nama objek di kawasan sekolah yang menggunakan penjodoh bilangan di bawah. Yang kedua, bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan dan nama objek. Baiklah murid-murid, di sini kita perlu cari nama objek yang sesuai dengan penjodoh bilangan yang telah diberi. Okey, di bawah ni merupakan contoh kawasan sekolah iaitu gambar kelas. Ada meja, kerusi, ada papan hitam, pintu, buku, tong sampah, dan sebagainya peralatan di dalam kelas. Mari kita lihat contoh penjodoh bilangan yang pertama ialah biji. Sebentar tadi cikgu telah terangkan biji untuk benda yang bulat. Contohnya ialah bola. Bola ni ada dekat kawasan sekolah iaitu di stor sukan. Penjodoh bilangan yang kedua, buah. Buah kegunaannya untuk benda yang besar dan mempunyai berat. Contohnya ialah meja. Meja dalam kelas. Seterusnya penjodoh bilangan batang. Batang ni kegunaannya untuk benda yang keras dan panjang. Contohnya penyapu. Mari kita lihat penjodoh bilangan yang keempat iaitu bilah. Sebentar tadi cikgu telah bagi penerangan bilah ni kegunaannya untuk benda yang tajam. Kalau dalam kelas benda apa yang tajam? Gunting. Gunting benda yang tajam jadi kita gunakan untuk penjodoh bilangan bilah. Dan yang kelima, helai. Helai kegunaannya untuk benda yang nipis dan lembut. Contohnya kertas. Selalunya cikgu akan bagi latihan dalam kertas, lembaran kerja, semua kita guna kertas. Baiklah murid-murid, untuk bahagian B, kita akan bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan dan nama objek. Ini merupakan penjodoh bilangan dan ini nama objek. Di sini ada 6 ruang kosong. Kita perlu bina ayat berdasarkan penjodoh bilangan dan nama objek yang telah kita senaraikan pada bahagian A. Mari kita bina ayat untuk penjodoh bilangan yang kedua iaitu buah. Contohnya, Siti membersihkan beberapa buah meja di dalam kelas. Penjodoh bilangan yang ketiga iaitu batang. Contoh ayat, Adam menggunakan sebatang penyapu untuk membersihkan kelas. Penjodoh bilangan yang keempat iaitu bilah. Ini merupakan contoh ayat untuk bilah. Aileen membawa sebilah gunting ke sekolah. Dan penjodoh bilangan yang terakhir iaitu helai. Mari kita lihat contoh ayat untuk helai. Rina membeli 5 helai kertas warna di kedai buku sekolah. Manakala untuk ruang yang keenam ni kita biarkan kosong ataupun tulis bagi ayat yang tak muat boleh tulis pada ruang yang keenam. Sebab kita dekat sini kita ada 5 sahaja penjodoh bilangan dan ayat yang perlu ditulis. Baiklah murid-murid, jangan lupa boleh salin semula contoh ayat yang cikgu bagi. Kemudian pastikan tulisan kamu kemas dan ejaan kamu betul. Baiklah murid-murid, kita akan teruskan dengan tajuk yang kedua. Oleh itu, murid-murid perlu keluarkan buku teks dan buka muka surat 36. Tajuk pembelajaran kita yang kedua iaitu kata kerja. Apakah maksud kata kerja? Kata kerja ialah
kata yang menyatakan perbuatan. Perbuatan tu maksudnya perkara yang kita lakukan. Okey, contohnya ialah melihat. Kita sendiri melihat. Okey, seterusnya membaca. Kita membaca buku. Okey, seterusnya menjahit, memberikan dan lain-lain. Okey, kesemua contoh ni merupakan perbuatan iaitu perkara yang kita buat. Perkara yang kita buat ataupun perkara yang orang lain buat. Okey, Ahmad berlari. Abu membaca buku. Okey, berlari dan membaca tu merupakan kata kerja yang melambangkan perbuatan kita. Mari kita lihat buku teks muka surat 36. Aktiviti yang perlu kita lakukan ialah kita perlu membaca petikan, kemudian kita akan mengenal pasti kata kerja. Mari kita baca. Hargai buku. Persatuan Ibu Bapa dan Guru Sekolah Kebangsaan Taman Muhibah telah mengadakan aktiviti membalut buku teks. Ibu bapa, guru dan murid bersama-sama membalut buku di stor skim pinjaman buku teks SPBT sekolah. Di sini terdapat 4 gambar dan 4 aktiviti yang dilakukan oleh Persatuan Ibu Bapa dan Guru serta murid-murid. Okay, mari kita lihat gambar yang pertama dan perkataan yang diberi iaitu asing. Mula-mula mereka mengasingkan buku yang belum berbalut. Perkataan yang berwarna merah ini merupakan kata kerja iaitu mengasingkan. Mari kita lihat gambar yang kedua. Perkataannya ialah ukur. Kemudian, mereka mengukur saiz pembalut plastik. Kata kerja pada gambar yang kedua ialah mengukur. Mari kita lihat gambar yang ketiga. Perkataannya ialah gunting. Selepas itu, mereka menggunting pembalut plastik. Kata kerjanya ialah menggunting. Mari kita lihat gambar yang keempat. Perkataannya ialah balut. Akhir sekali, mereka tempat kosong buku-buku itu. Kata kerja bagi gambar yang keempat ialah membalut. Baiklah murid-murid, di sini terdapat 4 kata kerja yang diberi pada petikan dan gambar. Okay, mari kita lihat yang pertama, kata kerjanya ialah mengasingkan. Kata kerja yang kedua, mengukur. Kata kerja yang ketiga, menggunting. Dan kata kerja yang keempat ialah membalut. Kesemua kata kerja yang diberi ini merupakan contoh perbuatan kita. Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat latihan di dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 41 dan 42. Mari kita lihat latihan yang pertama berkaitan dengan kata kerja iaitu baca, fahami dan gariskan perkataan yang sesuai. Kita akan gariskan kata kerja yang sesuai dengan ayat. Okey, murid-murid boleh gunakan pensel dan pembaris ataupun murid-murid boleh menggunakan pensel warna dan warnakan kata kerja yang sesuai. Mari kita baca. Sekolah Maria mengadakan projek jualan buku lama. Cikgu Julia pengurus projek itu. Maria dan kawan-kawannya berkumpul di dewan. Mereka hendak mengangkat atau
membantu Cikgu Julia. Apakah kata kerja yang sesuai? Angkat Cikgu Julia atau membantu Cikgu Julia? Okey, kata kerja yang sesuai ialah membantu Cikgu Julia. Kita teruskan. Ramai ibu bapa datang mendermakan atau meminjamkan buku lama mereka untuk sekolah. Kata kerja yang sesuai ialah mendermakan buku lama. Mereka mencari atau meletakkan buku itu di atas meja yang disediakan. Kata kerja yang sesuai ialah mereka meletakkan buku di atas meja. Cikgu Julia mengucapkan atau memberikan terima kasih kepada mereka. Kata kerja yang sesuai ialah mengucapkan terima kasih. Maria dan kawan-kawannya mengambil dan mencampakkan atau memasukkan buku-buku itu ke dalam kotak. Kata kerja yang sesuai ialah memasukkan buku-buku ke dalam kotak. Mereka mengatur atau mengambil buku-buku itu dengan kemasnya. Jadi kata kerja yang sesuai ialah mengatur dengan kemas. Menjelang petang, mereka berjaya mengumpulkan 5 kotak besar buku lama. Hasil jualan buku-buku itu nanti akan didermakan kepada rumah kebajikan. Mari kita teruskan dengan latihan yang kedua untuk tajuk kata kerja. Isi tempat kosong dengan kata kerja yang sesuai. Mari kita lihat ayat dan juga gambar yang telah disediakan. Yang pertama, gambar seorang budak lelaki hendak membeli buku di kedai buku. Ayatnya ialah Zailan tempat kosong buku untuk kawannya. Jadi kata kerja yang sesuai untuk soalan yang pertama ialah membeli. Oleh itu, murid-murid perlu menulis semula kata kerja ini pada ruang yang disediakan. Mari kita lihat gambar yang kedua. Okey, gambar Zailan hendak membalut buku. Okey, mari kita lihat ayat. Dia tempat kosong buku itu dengan kertas pembalut hadiah. Jadi, kata kerja yang sesuai untuk gambar yang kedua ialah membalut. Mari kita lihat latihan yang ketiga. Okey, yang ketiga gambar hadiah dan gambar sedang menulis pada kad. Jadi, mari kita lihat ayat. Zailan tempat kosong ucapan pada kotak hadiah. Okey. Kata kerja yang sesuai ialah menulis. Zailan menulis ucapan pada kotak hadiah. Mari kita lihat latihan yang keempat. Okey, Zailan memberi hadiah kepada kawannya. Okey, mari kita lihat gambar. Dia tempat kosong buku itu kepada Ramesh. Mari kita lihat kata kerja yang sesuai. Memberi. Dia memberi buku itu kepada Ramesh. Okey, latihan yang terakhir. Ramesh tempat kosong buku itu. Okey, mereka berdua sedang membaca buku. Jadi, kata kerja yang sesuai untuk
Latihan yang terakhir ialah membaca. Ramesh membaca buku itu. Baiklah murid-murid, jangan lupa tulis jawapan dengan tulisan yang kemas dan ejaan yang betul. Dan pastikan kamu semua menghantar gambar tugasan yang telah siap pada link Telegram yang cikgu sediakan. Baiklah murid-murid, sampai di sini sahaja pembelajaran kita. Jangan lupa siapkan tugasan dan kita akan jumpa lagi pada pembelajaran dan pengajaran yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi.